Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, berjumpa lagi. Jadi jangan buang masa. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, topik hari ini adalah 1.3 keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Okey, diharap pada akhir pembelajaran ini kamu anak-anak dapat menjelaskan keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang sebelum kedatangan barat. Sebelum kedatangan barat. Maksudnya kita akan sentuh Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Okay, next. Kan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ni, pemimpin terbesar dia adalah Sultan. Pemimpin utama dia, ketua pemerintahan dengan ni. Okey, diikuti oleh bendahara, okey, yang merangkap ketua pentadbir, okey, ketua angkatan tentera, penasihat dan pemangku sultan. Manakala pula bendahara ini pula, okey, dan sultan dibantu oleh penghulu bendahari yang menguruskan pembendaharaan, Temenggung yang menjaga keselamatan kota Melaka, dan Laksmana yang merupakan Panglima Angkatan Laut Melaka. Okey, next. Seterusnya, dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ni, ada satu sistem yang dinamakan sistem pembesar 4 lipatan. Okey, dalam sistem ini sememangnya tak bukan sultan adalah pemimpin, ketua pemerintahannya. Okey, jangan letak nama saya, nama sultan saja boleh. Okey, baik. Seterusnya, pembesar berempat. Okey, iaitu bendahara, penghulu bendahari, Temenggung, Laksmana. Mereka inilah yang bertugas, bertanggungjawab, diamanahkan membantu sultan. Okey, sultan dan pembesar berempat merupakan dia pentadbiran pusat. Okey, orang ataupun organisasi ataupun badan yang berada di pentadbiran pusat. Mereka inilah pucuk pimpinan utama dalam Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian, okey, bagi pentadbiran peringkat jajahan pula, okey, pembesar ber-8 telah diamanahkan. Siapa mereka? Mereka itu ialah Syah Bandar dan pembesar-pembesar yang mendapat gelaran Sri, yang bergelar Sri. Okey. Kemudian dibantu juga oleh pembesar ber-16. Okey, mereka ini adalah pembesar yang bergelar Raja. Dan akhir sekali yang berada dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ialah pembesar 32. Okey, mereka ini adalah pembesar peringkat rendah. Pembesar juga walaupun rendah, ya. Okey, nak-nak, kita teruskan. Ada soalan tanya tau. WhatsApp. Okey, dalam grup kita tu, mesej saja, mesej. Jangan risau, WhatsApp aja, Sorry. Baik, seterusnya, keunggulan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Wah, ini hebat ni. Okey, tengok pada info di sebelah. Ini. Tengok sini. Apa dia kata? Maksud keunggulan. Keunggulan bermaksud kesempurnaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sesebuah kerajaan. Okey? Keunggulan Kesultanan Melayu Melaka terbukti melalui pentadbiran dan undang-undang yang tersusun. Sistematik, tersusun. Okey? Baik. Kemudian, pembesar berempat. Macam tadi lah ni. Okey, bendahara, Temenggung, penghulu bendahari dan Laksmana. Okey. Pembesar lain pula adalah Syah Bandar, bentara, orang kaya, hulu balang dan penghulu. Ini info. Okey? Baik. Terus pada yang sepatutnya, sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Okey,
sistem pembesar empat lipatan yang tadi inilah. Alhamdulillah. Okey. Ya. Sultan Ketua Pemerintah, Peperangan, Hubungan Diplomatik dan Agama. Besar berempat memerintah wilayah, sungai atau pulau yang dikenali sebagai pegangan. Seterusnya mempunyai dua peringkat, iaitu pentadbiran pusat dan peringkat jajahan. Ini dia dalam pembesar empat lipatan. Kena hafal tuan anak, kena hafal. Jadi sultan, kemudian 4, 8, 16, 32. Kena hafal tu. Saya tanya nanti. Balik kelas saya tanya. InsyaAllah. Seterusnya dalam pentadbiran pusat. Pelaksana utama pentadbiran pusat adalah pembesar berempat. Yang ini tadi bendahara, temenggong, penghulu bendahari dan laksmana. Mereka inilah orang yang dipertanggungjawabkan, yang menjadi apa nama kita panggil, menjadi tulang belakang pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Mereka ini pembesar berempat, memastikan hubungan, persefahaman dan pemuafakatan dua hala sultan dengan pembesar, mewujudkan proses pentadbiran yang sempurna. Hubungan dua hala. Ia juga bertujuan mengelakkan tindakan sewenang-wenang pemerintah dan pembesar. Sumber pendapatan adalah daripada perdagangan, cukai dan ufti wilayah taklukan serta naungan. Ufti, cukai, perdagangan. Baik, jadi pentadbiran pusat ni ini dia. Pembesar berempat ini yang memainkan peranan pentadbiran pusat. Di peringkat jajahan, pelaksana adalah pembesar-pembesar lain. Syah bandar, tentara, orang kaya, hulu balang dan penghulu ni lah. Pembesar ini menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung, ketua kampung, penghulu gitu. Pembesar dilantik oleh sultan dan pembesar berempat. Peranan pembesar, peranan mereka ialah menjaga keamanan kawasan pentadbiran mereka. Dan mereka dibenarkan mengutip cukai. Sorry. Dan seterusnya, dalam Kesultanan Melayu Melaka juga, mereka sudah ada undang-undang. Ada perlembagaan undang-undang mereka. Ada dua undang-undang dalam Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Undang-undang yang paling terkenal ni dua lah. Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Tengok dulu Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka ni ada 44 pasal, 44 perkara lah. Dalam tu ada 44 perkara. Pasal dia panggil. Baik, pertama jenayah. Ini antara dia jenayah. Pasal 5.1 membunuh tanpa pengetahuan raja atau pembesar akan dikenakan hukuman bunuh. Hukuman ini adalah hukuman yang setimpal begitu. Senang je, kau buat bunuh, kau bunuh orang tanpa pengetahuan, tanpa izin, kamu akan dibunuh. Ada gitu. Baik, peranan sultan dan pembesar juga telah disebut dalam Hukum Kanun Melaka. Iaitu dalam pasal 1 yang menjelaskan tugas sultan dan pembesar berempat. Maksudnya di sini sultan dan pembesar berempat itu pun yang menguruskan bagi pentadbiran pusat tidaklah bekerja, tidaklah melaksanakan tugas mereka sewenang-wenangnya. Melainkan mereka bertindak mengikut undang-undang yang sudah ada. Selain itu, Hukum Kanun Melaka juga menyentuh berkaitan dengan kekeluargaan. Dalam pasal 26, pernikahan perlu 4 saksi. Namun dikata memadai 2 saksi jika tidak cukup. Dia gitu. Baik, seterusnya juga menyentuh berkaitan dengan ekonomi. Contohnya berkaitan ekonomi ini dalam pasal 30.
pengharaman riba dalam urus niaga. Riba ni apa anak-anak? Untung berlebih-lebihan itu. Okey, tak boleh berniaga dengan riba. Okey, ambil untung terlalu banyak sehingga menindas orang yang lemah. Tak boleh anak-anak, tak boleh. Okey, baik. Tengok juga, peniaga perlu akil balil. Okey, perlu akil balil. Siuman dan melapaskan niat jual beli. Aku beli ya aku jual katanya. Gitu. Okey, akad. Seterusnya, Undang-Undang Laut Melaka ada 25 pasal yang menyentuh berkaitan dengan peranan nakhoda. Nakhoda katanya berkuasa penuh ibarat raja dalam pelayaran. Tu dia. Ketua kapal itu adalah raja dalam pelayaran, dia kata. Pasal 13.1. Nakhoda perlu diberi keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Okey, seterusnya dalam pelayaran. Okey. Pasal 9. Malim harus arif tentang ilmu pelayaran. Jika lalai akan dihukum bunuh. Tu dia. Bukan main-main kena berilmu maksud dia. Okay, anak-anak, cari ilmu, jangan putus asa. Okey, seterusnya jenayah. Okey, jenayah. Dan di situ dalam pasal 5, okey, berkelakuan jahat dan membunuh di atas kapal akan dihukum mati. Okey, juga menyentuh berkaitan dengan percikaian. Pasal 6.3, nakhoda tentukan jumlah cukai iaitu 1/10 daripada hasil jika penumpang turun awal sebelum sampai janjinya. Macam kontrak lah. Okay. Asalnya nak belayar selama sebulan, tiba-tiba seminggu dah mabuk, tak nak tahu, tak nak naik kapal, nak turun. Okey, itu kena bayar lah maksud dia, bayar cukai. Okey. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya ialah aplikasi hebat dan elemen. Okey, K9.1.7. Cekna minda. Ini adalah soalan untuk kamu. Okey, latihan untuk kamu. Okey, sila catat, sila salin dan sila jawab. Pastikan ada isi huraian, contoh dan inferen ataupun kesimpulan. Benar tak? Okey, hantar tugasan ini sebaik sahaja kamu mendapat pesan mentor lah. Okey, kita akan bincang dalam grup WhatsApp kita nanti. Anak-anak, jangan buang masa, pastikan belajar, jangan malu. Okey, kita tutup kelas kita hari ini dengan satu topik sahaja. Okey, semoga Allah menjadikan kamu semua cemerlang, insya-Allah. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.